Bila semalam Ketua Pengarah Kesihatan memaklumkan berkaitan dengan mutasi D614G, tapi hari ini dimaklumkan oleh Menteri Kanan Pertahanan yang mana masyarakat tidak perlu bimbang berkaitan dengan mutasi ini. Tetapi dalam masa yang sama, bila masyarakat membaca mungkin di media dan sebagainya, kebimbangan itu ada. Apa yang doktor boleh kongsikan berkaitan dengan mutasi D614G ini, doktor? Okay, mengenai mutasi 614G ini, ia dikesan berlaku di Eropah dan beberapa tempat di dunia. Semakan yang saya dapatilah daripada kajian yang terbaru, pakar-pakar pada masa ini masih belum membuat kesimpulan yang kita sebut kesimpulan samalah untuk menunjukkan ada tanda-tanda yang berbahaya mengenai strain tersebut. Ada yang mengatakan ia kurang menunjukkan tanda-tanda keterukan, tapi ada pula yang mencadangkan dia mungkin mengakibatkan kematian. Pada pandangan saya, kalau kita tengok pola daripada bulan Januari hingga pada masa kini, trend untuk penyakit ni masih kekal. Maksudnya perebakan tu masih lebih kurang sama dan mungkin dengan strain ni dia mampu untuk merebak dengan lebih cepat. Tapi dari segi keterukan tu kita dapat cerap bahawa ia agak berkurangan. Kalau kita lihat dari segi kematian, pada pandangan saya, ia bukanlah disebabkan oleh strain ini sahaja. Banyak faktor-faktor yang menyumbangkan kepada kematian pesakit-pesakit yang dijangkiti COVID. Kalau kita perhatikan, kematian agak tinggi di negara-negara yang dibebani dengan kadar kes jangkitan yang agak tinggi. Di Amerika Syarikat, Brazil, India, Meksiko dan negara-negara Amerika Latin yang lain, apabila mereka dibebani oleh pesakit yang agak tinggi, menyebabkan pengurusan pesakit tersebut agak tidak begitu fokus sehingga menyebabkan banyak kematian yang dicatatkan. Kita menunggu lagi untuk beberapa waktu lagi untuk melihat pola sebenar tentang mutasi ini, tapi saya lebih berpandangan bahawa kes yang disebabkan oleh mutasi ini lebih menyebabkan perebakan, tapi dari segi keterukan klinikal ia agak berkurangan. Itu antara perkara yang perlu kita faham dan juga kita lihat. Tetapi dalam masa yang sama, doktor, kita melihat kepada PKPP yang kita laksanakan sekarang. Kita berdepan dengan beberapa bulan keadaan yang agak teruk akibat pandemik COVID-19. Tetapi dalam masa yang sama, kita tak nak penularan itu berlaku dengan wujudnya kluster-kluster baharu. Tetapi sebagai masyarakat awam, selain daripada SOP yang perlu dipatuhi, apa lagi perkara-perkara penting yang sepatutnya ada dalam diri setiap masyarakat dan juga rakyat di negara ini untuk dia lebih peka terhadap perkara-perkara yang sensitif berkaitan dengan COVID-19 ini, doktor? Ya, kita melihat bahawa kejayaan pelaksanaan untuk pencegahan ini bukanlah datangnya dari satu pihak sahaja. Pihak kerajaan, agensi kerajaan seperti Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara dan juga pentadbiran-pentadbiran negeri telah melakukan sepenuhnya dalam konteks untuk mengelakkan lebih banyak mereka yang dapat dijangkiti. Yang paling penting dari segi kesihatan awam ni, setiap kita individu dalam keluarga masing-masing memainkan peranan untuk memastikan setiap langkah-langkah yang perlu diambil untuk diteruskan. Kita tidak ada waktu yang mana kita boleh mengambil mudah ataupun bersikap leka terhadap cadangan-cadangan pencegahan yang dicadangkan. Bagaimanapun kita dapati bahawa terdapat sikap-sikap berkenaan yang masih wujud di kalangan kita sebab kita rasakan bukan kita yang terlibat, bukan negeri kita yang berlaku kluster, jadi tak apa. Sepatutnya sikap itu perlu ditinggalkan. Kita perlu terus melaksanakan komitmen-komitmen yang perlu kita laksanakan sehinggalah kita menemui vaksin. Tapi dalam konteks sekarang ini, saya melihat bahawa keadaan itu masih lagi kita perlu tunggu untuk beberapa waktu lagi, dan sehingga tahap di mana kita dapat menemui vaksin, maka kesungguhan dan komitmen dari setiap kita, tidak kira dalam kelompok mana kita berada, perlu meneruskan komitmen yang berkenaan. Dan komitmen itu cukup besar, doktor, tapi dalam masa yang sama mungkin ada segelintir kita yang belum faham, dan juga kita sentiasa bersama-sama dengan Dr. D.S. Rawani setiap hari memberi pengetahuan dan juga makluman berkaitan dengan perkara ini. Tetapi kalau melihat kepada keadaan Malaysia dan juga nak dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia khususnya, kita berada di mana dan bagaimana pencapaian dan juga tindakan yang kita lakukan di Malaysia ini, doktor? Kalau saya bandingkan dengan keadaan di Asia Tenggara, contohnya, kita dalam tahap ataupun status yang saya boleh sifatkan antara yang terbaik. Berbanding dengan kes-kes yang dilaporkan di Indonesia, Filipina,
kita jauh ke hadapan dari segi konteks pencegahan dan juga penguatkuasaan undang-undang dan juga komitmen kerajaan dan juga sebahagian besar daripada agensi-agensi kerajaan. Di samping itu juga kita mendapat kerjasama yang sangat baik dari individu yang telah memberikan komitmen yang sama seperti sebelum ini. Bagaimanapun ada lagi sebahagian yang masih tidak memberikan tumpuan terhadap kita sebut SOP ataupun pencegahan yang telah dicadangkan. Kerana itulah bagi saya setiap kita lah saling membantu dan saling mengingatkan. Dan di sini saya nampak bahawa peranan ketua-ketua di peringkat tempatan sebenarnya yang pernah dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai peranan imam, peranan ketua kampung, peranan ketua belia, peranan ketua-ketua mungkin juga persatuan ataupun parti-parti yang tertentu dapat memberikan juga kerjasama dalam memastikan anak buah masing-masing melaksanakan SOP dan pencegahan yang berkenaan. Pengalaman saya dalam kesihatan awam, biasanya apabila seseorang ketua ataupun pemimpin itu dapat menjalankan ataupun menunjukkan iktibar ataupun teladan yang baik, ianya akan diikuti oleh anak buah masing-masing. Jadi inilah antara yang boleh kita lakukan dalam mempertingkatkan lagi komitmen kita dalam konteks pencegahan jangkitan COVID-19 ini. Itu peranan yang kita perlu bawakan dan peranan keseluruhan rakyat Malaysia khususnya dalam kita perangi COVID-19. Terima kasih kepada Pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM Profesor Madya Dr. Malina Osman.